Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak belajar tentang tenaga. Baiklah, sebelum kita belajar, hari ini kamu akan mengetahui maksud tenaga. Kamu boleh menyeraikan semua-semua tenaga. Kamu boleh membezakan semua tenaga boleh dibaharui dan semua tenaga tidak boleh dibaharui. Dan kamu tahu bagaimana untuk menggunakan tenaga dengan cara yang berhemat. Okey. So, mari kita mulakan sekarang. Apa itu tenaga? Tenaga adalah keupayaan untuk melakukan kerja. Kita perlukan tenaga dalam apa semua yang kita lakukan. Tenaga ada di sekeliling kita. Apa yang kamu nampak, ada tenaga yang tersendiri. Cuba kamu lihat di sekeliling kamu. Apakah tenaga-tenaga yang kamu perhatikan yang boleh kamu kata itu adalah kerja. Pertama sekali kamu akan tahu apa tu kerja. Setiap kerja mesti ada tenaga. Sekarang mari kita tengok apa itu sumber-sumber tenaga. Sebab kita dah tahu tentang kerja, jadi kita kena tahu apakah itu sumber tenaga. Sumber tenaga ada beberapa. Ia terdiri daripada air, angin, matahari, biojisim, ombak, nuklear, bahan api fosil. Di sebelah sini cikgu dah letakkan ikut alfabet. Cuba kamu buat mnemonik. Pernah dengar tak mnemonik? Cikgu cabar kamu buat mnemonik. Kita akan tengok satu persatu semua-semua tenaga ini. Jadi yang pertama adalah air. Ini kita sebut sebagai empangan. Ia sebenarnya adalah hidroelektrik. Jana kuasa hidroelektrik. Di mana dia simpan air-air ini atau kita sebut sebagai reservoir air-air ini. Kemudian dia keluarkan pada certain tempat sahaja. Right? Air yang keluar ini akan menggerakkan turbin. Ini adalah turbin. Turbin ni bentuk seperti kipas ni. Dia ada serpihan kipas ni, turbin ni. Bila turbin ini bergerak, dia akan, ni namanya generator yang atas ni. Bila bergerak, dia akan menyebabkan generator ini menjana tenaga elektrik. Maka tenaga elektrik itu akan digunakan untuk kita di rumah, di bangunan-bangunan lain, untuk kilang-kilang. Kemudian kita tengok sumber tenaga yang kedua iaitu angin. Yang kita nampak macam kipas berdiri ni, kita sebut sebagai kincir angin. Di Malaysia pernah nampak tak kincir angin ni? Kalau ada kat rumah awak, adakah dia boleh menjana tenaga elektrik? Kat Malaysia memang tak ada ni. Di Malaysia tidak menggunakan sumber angin. Sebab landscape di Malaysia ada gunung-gunung. Di mana gunung-gunung ni boleh menghalang laluan angin. Jadi Malaysia tidak menggunakan angin sebagai sumber tenaga. So angin ini akan bertiup menggerakkan kincir angin ini. Yang dia juga mengandungi turbin. Turbin ini bila dah berpusing sama macam air tadi ni, dia akan menjana tenaga elektrik yang akan digunakan di kawasan situ. Seterusnya adalah bahan api fosil. Bahan api fosil terdiri daripada arang batu. Arang batu ni batu yang bentuk hitam arang batu. Petroleum dan gas asli. Arang batu ni dia hitam ni disebabkan oleh tekanan, masa tekanan menyebabkan dia jadi arang batu. Petroleum, tahu tak petroleum? Petroleum yang kita gunakan untuk buat plastik ataupun sebagai petrol. Petrol untuk menggerakkan kereta. Gas. Gas ni kita gunakan untuk memasak. Mawak di dapur tu kita gunakan gas. Alright. Arang batu ni kita gunakan untuk menjana tenaga elektrik. Nanti cikgu akan tunjukkan macam mana dia boleh menjana tenaga elektrik. Dan satu masa dahulu, arang batu ini digunakan untuk menggerakkan kapal laut dan kereta api. So ini kita sebut sebagai bahan api fosil. Jadi di Malaysia, kita guna tak sumber tenaga ini? Awak guna tak gas asli ni? Ada. Bapa awak guna tak petrol untuk keretanya? Ada. Arang batu ni mungkin tidaklah. Right?
Dan kita memang gunakan bahan api fosil. Okey, seterusnya biogypsum. Okey, biogypsum adalah bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan atau tinja yang digunakan untuk menghasilkan bahan api dan menjana elektrik. Biogypsum ini adalah daripada bahan-bahan organik. Contohnya tinja. Tinja tak kisah sebenarnya tinja haiwan ke tinja manusia ke, dia boleh termasuk dalam biogypsum. Okey, buang-buangan yang awak buang-buang di rumah tu, domestik tu, okey, kita sebut kita masukkan juga sebagai biogypsum. Okey, bangkai-bangkai haiwan, sisa-sisa kilang, okey, sisa-sisa daripada hutan ataupun pertanian. Pertanian ni contohnya macam hampas padi ke ataupun tumbuh-tumbuhan yang dah mati ke, itu pun kita kelaskan sebagai biogypsum. Jadi biogypsum ni bagaimana bahan-bahan buangan ini kita nak buang. Okey, tapi sebenarnya dia boleh menjana elektrik. Okey, mari kita tengok gambar raja ini. Okey, dia sebenarnya bahan-bahan buangan tadi dia letakkan di sini. Okey, dalam diagram ini dia letakkan wood. Wood ni kayu wood. Kemudian ada combustion. Okey, dan ada tindakan kimia. Bila ada tindakan kimia, maka terhasillah gas. Gas yang terhasil ini dia akan dipanaskan, akan hasilkan steam. Okey, steam ini akan menggerakkan turbin. Turbin akan menjana tenaga elektrik untuk digunakan oleh kita. Okey. Di Malaysia memang kuranglah biogypsum ini. Kita kurang gunakan dia. Okey. Okey, seterusnya adalah sumber tenaga matahari. Matahari ni memang sangat penting. Dia merupakan sumber tenaga yang paling utama. Cuba awak bayangkan kalau tak ada matahari di dunia ini. Okey, maksudnya hidup hari-hari kita akan sentiasa malam aja, asyik buka lampu je. So bila malam saja boleh tak tumbuh-tumbuhan membuat makanan? Okey, dia tak dapat membuat makanan secara efektif kerana tiada cahaya matahari. Okey, bila tumbuhan tidak dapat membuat makanan, jadi boleh tak dia membesar? Tak boleh membesar. Bila tak boleh membesar, tumbuh-tumbuhan akan mati. Bila tak ada tumbuh-tumbuhan, boleh tak manusia hidup dengan aman, dengan tenang? Tak boleh. Sebab tumbuh-tumbuhan penting sebagai sumber apa? Ingat tak? Kita dah belajar. Sebagai sumber makanan dan sumber oksigen. Jadi kalau tak ada tumbuhan, tak dapatlah kita makanan dan oksigen. Okey, matahari boleh menjana tenaga elektrik melalui panel solar. Ini kita nampak biasanya ke atas bumbung rumah-rumah jiran-jiran, kadang-kadang kat perumahan ada panel solar ini. Panel solar ni akan menyerap tenaga solar, tenaga daripada matahari ini, dia akan menukarkannya kepada tenaga elektrik. Okey. Okey, di Malaysia ada tak gunakan matahari sebagai sumber tenaga? Elektrik ada. Okey, kita gunakan solar ni ataupun matahari ni sebagai sumber tenaga elektrik kita, tapi belum menyeluruh lagi. Okey. Seterusnya adalah nuklear. Okey, nuklear, bahan nuklear seperti uranium digunakan untuk menjana elektrik. Okey, ini contohnya ini adalah bentuk asas untuk uranium tersebut. Okey, dia sebenarnya akan terbang-terbang dekat kawasan-kawasan sini Kan ada garisan macam orbit ni, dia akan sentiasa bergerak. Okey. So uranium ni sangat aktif. Okey, apa yang berlaku apabila yang bulat warna hitam ni kita sebut sebagai elektron. Apabila elektron ini berpisah daripada hijau dan biru ni, dia akan menghasilkan tenaga. Tenaga itulah yang digunakan untuk menghasilkan steam, menggerakkan turbin dan menjana tenaga elektrik. Okey. Dekat Malaysia ada tak nuklear ni? Tak ada. Kita tak ada sumber nuklear. Kita tak ada sumber uranium. Okey. Biasanya yang ada ni selalu banyak di Iraq, di Rusia, di China, di Korea Utara pun banyak, di Jepun pun ada. Okey, di kawasan-kawasan situ ada
banyak uranium. Jadi mereka boleh gunakan untuk menjana tenaga elektrik. Dan sebenarnya untuk pengetahuan awak, kalau kita gunakan nuklear untuk menjana tenaga elektrik ni, sebenarnya ia lebih bersih berbanding dengan sumber tenaga yang lain. Kalau sumber tenaga yang lain perlu dibakar. Contohnya macam biodiesel, macam arang batu perlu dibakar. Tetapi untuk nuklear dia tidak perlu dibakar. Cikgu terlupa tadi untuk arang batu pun menggunakan konsep yang sama, di mana dia akan dibakar arang batu tersebut. Bila arang batu dibakar, dia akan hasilkan steam. Steam itu akan menggerakkan turbin dan dia akan menjana tenaga elektrik. Itu untuk arang batu, minta maaf, cikgu terlepas. So nuklear ni faham ya? Dan yang terakhir adalah ombak. So untuk ombak ni kita ada satu kita panggil device lah untuk perangkap ombak tersebut. So perangkap ombak ini dia akan menggerakkan turbin. Konsep yang sama, bila turbin digerakkan, maka dia akan menjana tenaga elektrik. Adalah kalau ombak naik ke, ombak turun ke, dia ada cara dia untuk menggerakkan turbin ini. Seterusnya, info sains. Cikgu dapatkan daripada buku teks awak. Geothermal. Geo bermaksud geografi. Geografi. Dia cerita pasal bumi. Thermal ni maksudnya panas, haba. So, geothermal merupakan sumber tenaga yang diperoleh daripada haba batuan panas di bawah permukaan bumi untuk menjana elektrik. Jadi, haba batuan panas ni dia akan menjana haba, dia akan menyebabkan haba kat sini dan memanaskan air. Air ni akan menghasilkan steam. Steam ni akan menggerakkan turbin. Turbin akan menjana tenaga elektrik. Konsep sama juga. So, faham ya? Ingat tak ada berapakah sumber-sumber tenaga yang telah awak belajar? Semua sekali ada 7. Yang pertama ingat lagi tak apa? Kita ulang semula ya. Air, angin, bahan api fosil, biodiesel, matahari, nuklear dan ombak. Ini tak termasuk dalam silibus awak. Seterusnya adalah tenaga boleh diperbaharui versus tenaga tidak boleh diperbaharui. Pertama sekali awak perlu tahu apakah maksud tenaga yang boleh dibaharui. Tenaga yang boleh dibaharui adalah tenaga yang boleh dijana semula. Ini cikgu merahkan. Tenaga yang boleh dijana semula. Maksudnya kat sini awak boleh tengok ini kincir angin tadi digunakan angin. Angin ini sentiasa ada kan? Betul tak? Sentiasa ada. Jadi dia boleh dijana. Matahari sentiasa ada tak? Ada. Jadi selagi waktu siang tu ada, matahari ada, maka kita boleh dapatkan cahaya dia. Untuk kita dapat tukarkan cahaya dia kepada solar tu kepada tenaga elektrik. Ombak. Ombak sentiasa ada. Walaupun bukan kat tempat awak tapi kat tempat lain memang ada. Kemudian air. Air memang sentiasa ada. Sebab dia kaitkan dengan kitaran air. Maka dia akan sentiasa ada. Biodiesel. Selagi ada bahan semula jadi, bahan organik, maka adalah biodiesel. Dan dia sentiasa ada. Awak makan, buang apa tu, buang ini, buang tulang ayam, itu biodiesel. Maka dia sentiasa ada. Alright, ini adalah sumber tenaga yang boleh dibaharui. Mari kita tengok apakah sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Sumber tenaga yang terhad. Terhad maksudnya tak banyak, ada sikit aja dan tidak boleh dijana semula. Dia akan habis, tak boleh nak recharge. Macam telefon awak tu boleh recharge kan? Recharge saja. Tapi yang ni tak boleh recharge. Tak boleh ada, tak boleh dah habislah. That's it. Contohnya bahan api fosil. Awak tahu tak bahan api fosil ni dia terhasil sejak beribu-ribu, berjuta-juta tahun dahulu. Dia adalah daripada tumbuhan-tumbuhan atau haiwan-haiwan yang hidup satu ketika dahulu. Jadi
untuk mendapatkan bahan api fosil sekiranya telah habis, kita perlu menunggu beribu-ribu tahun. Okey, jadi ia tidak munasabah untuk kita menjana semula bahan api fosil. Okey. Tantang kita yang jadi fosil ya. Okey, ini adalah bahan api fosil. Ini akan habis satu ketika nanti dia akan habis. Sama juga dengan nuklear. Okey, nuklear dia menggunakan uranium. Uranium ni adalah bahan yang didapat daripada bumi juga. Dia macam suatu bahan daripada bumi ni, dia bila kita gunakan dia akan habislah. Okey. Ini nuklear. Okey, kedua-dua ini dia akan habis bila kita gunakan. Makin banyak awak gunakan, makin sikitlah sumber tenaga tersebut. Okey. Okey, ini adalah ringkasan daripada buku teks awak. Okey, sumber tenaga yang boleh dibaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Okey, disebabkan kalau boleh perhatikan di Malaysia kita banyak menggunakan bahan api fosil. Okey, terutama untuk membuat plastik ataupun untuk sebagai petrol untuk menggerakkan kereta dan kenderaan yang lain. Jadi, kita perlu berhemat dalam menggunakan tenaga itu. Okey? Ya, untuk memastikan kita mempunyai sumber tenaga yang mencukupi pada masa akan datang, kita perlu berhemat menggunakan tenaga. Berhemat maksudnya berjimat cermat. Okey. Jadi, macam mana cara kita berhemat menggunakan tenaga? Cuba tengok. Ni apa dia nak cakap kat sini ni? Oh, dia nak cakap tutup peralatan elektrik apabila tidak digunakan. Okey. Yang kedua ni, kita gunakan peralatan yang kurang menggunakan tenaga. Okey, kalau awak digunakan peralatan inverter, perkataan inverter itu menunjukkan less energy consumption ataupun kurang penggunaan tenaga. Okey, tengok ada berapa star. Kalau 3 star, biasa-biasalah. Kalau 5 stars ni maksudnya dia lagi bagus. Okey, gambar yang ketiga ni dia nak beritahu kita perlu menggunakan pengangkutan awam. Okey, dan berkongsi kenderaan apabila ke mana-mana. Okey, awak naik berjalan kaki atau menaiki basikal pun boleh. Lagi sesuai. Okey. Yang rumah dekat dengan sekolah tu bolehlah jalan kaki atau menaiki basikal. Okey, yang keempat dia nak beritahu kita semula bahan yang terbuang. Okey, kalau awak tahu kita semula ini adalah kita asingkan bahan buangan yang terdiri daripada plastik, kaca, logam ataupun kertas, okey, kepada jenis-jenis yang tertentu. Kemudian kita hantar ke kilang untuk dihasilkan produk yang baru. Jadi cuba awak fikirkan, kalau kita tak kita semula macam plastik tu, kita pakai, kita buang, pakai, buang. Jadi kalaulah kalaulah kita nak gunakan plastik, okey, akan datang, kita perlu mencari petroleum lagi. So kita akan petroleum, plastik datangnya daripada petroleum, dibuat daripada petroleum. So kalau kita gunakan petroleum banyak-banyak, maka akan sikitlah petroleum. Jadi masa akan datang nanti dah tak ada petroleum. Okey, jadi kita kena gunakan secara berhemat, kita kena recycle kita semula. Okey, faham ya? Seterusnya kita kena tahu kenapa kita kena pentingnya berkhidmat menggunakan tenaga. Kena guna secara berjimat cermat. Okey, cuba tengok situasi yang ni. Tengok situasi yang pertama. Panasnya bilik ni dia kata. Okey, so dia buka aircon. Bila buka aircon, hujung bulan TNB bagi bil tinggi. Okey, bil tinggi dah kena bayar duit lebih. Okey, kalau yang bawah ni panasnya dia pun buka tingkap, jadi udara masuk dapatlah sejuk sikit. Jadi bil pun tak tinggi. Jadi daripada situasi ini, apakah kepentingan penggunaan sumber tenaga secara berkhidmat? Okey. Agak-agak apa? Kita boleh menjimatkan kos. Kita boleh menjimatkan kos kita untuk tenaga tersebut. Okey, kemudian selain daripada tu selain daripada menjimatkan kos, kita boleh menjimatkan tenaga elektrik tersebut. Okey.
kita boleh mengurangkan pencemaran. Okey, kenapa? Apa yang terlibat dengan pencemaran? Okey, sebab pencemaran ini ia disebabkan oleh kebanyakannya penggunaan kenderaan. Okey, kenderaan bermotor jadi menghasilkan asap. Jadi asap ini disebabkan oleh pembakaran petrol. Jadi petrol itu datangnya daripada bahan api fosil. Jadi kalau kita jimatkan bahan api fosil tersebut, tak payahlah seorang satu gunakan. Kalau ada 5 orang adik-beradik, 5-5 gunakan motor pergi sekolah yang sama, kan membazir. Okey, daripada kita membanyakkan asap, lebih baik kita berkongsi. Okey, itu dapat mengelakkan pembaziran dan dapat mengelakkan pencemaran. Okey. Okey, cikgu rasa itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap kelas cikgu ni dapat membantu kamu untuk lebih faham. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Jumpa nanti.